Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rapatkan lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan membaca lagi hadis-hadis hukum daripada kitab Bulughul Maram, yang kita sama-sama berharap supaya kita boleh memahami makna-makna besar fiqh dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita baca tafsir, kita mudah-mudahan dapatlah memahami makna-makna besar Al-Quran. Yang sebenarnya Quran itu banyak galian makna-makna besar yang kadang-kadang kita tak faham. Tetapi bila kita baca tafsir, kita tengok tadabbur ayat, kita akan memahami kaedah Allah Subhanahu wa taala bicara kepada kita, kan. Bila Allah sebut dalam Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad, wa aynama tuwallu wujuhakum fasamma wajhillah. Allah kata di mana saja kamu berada, kamu boleh beribadah pada aku di mana-mana tempat kamu berada, kan. Itu membuktikan bahawa satu orang, sebenarnya Allah dia bukti dia cinta pada kita. Dia bagi kita beribadah mana tempat kita suka. Tak semestinya pergi ke masjid. Sebagian agama ni dia pergi kuil baru boleh beribadah, kan. Ada agama yang pergi gereja baru boleh beribadah. Tapi Islam tak menentukan masjid dia boleh beribadah. Allah sebut di mana je kita berada, fa innama tuwallu fatamma wajhillah. Mana pun kau berada, di situlah adanya redha dan juga wajah Allah Taala, kan. Dia menandakan bahawa Allah itu antara nikmat dia bagi pada kita ialah kita boleh beribadah di mana je. Tapi kita tak faham nikmat tu macam mana, apa rasa nikmat nak beribadah ni, yang kita tak faham, kan. Apa bukti nikmat boleh beribadah ke mana-mana sahaja. Kalau kita buat perumpamaan, kalau kita kata pada satu orang, kan, engkau boleh jumpa isteri engkau dekat rumah ni je sebulan sekali. Nikmat tak macam tu? Boleh jumpa isteri dekat rumah ni je sebulan sekali. Nikmat tak macam tu? Tak boleh lah. Siapa yang buat macam tu, dia menyanggahi peraturan agama yang besar. Dengan cara macam tu kita fikir, oh, jadi kalau Allah kata kita boleh beribadah kat mana-mana sahaja, itu tanda Allah
sayang kita lah. Dia bagi kita jumpa dia, beribadah pada dia ke mana-mana tempat kita suka kan. Macam tu dah orang yang tengah bercinta kan. Kalau lo jumpa dekat kampung je, kalau dia balik rumah, nak cinta je mana? Lo jumpa dekat Shah Alam je, jumpa KL je boleh. Kat kampung tu nak jumpa. Macam mana kahwin kalau macam tu kan? Macam itulah sebagian kadang sesat buat hari ni. Dia buat macam tu. Kahwin hari ni je boleh, lain tak jumpa. Macam mana nak kata bercinta kalau macam tu? Ya Allah sebut fa'ina ma tuwallu. Mana je kau berada? Nandakan bahawa Allah dia bagi nikmat pada kita untuk beribadah, tanda kita cinta pada Tuhan. Kalau cinta lah, tak cinta tak buat macam mana kan? Okay. Hari ini mudah-mudahan kita boleh memahami maklumat besar fiqh macam kita faham mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca. Kita tengok pada hadis berikutnya pada bab wuduk. Nah insya-Allah nanti last sesi ni kita akan tengok macam mana cara-cara wuduk. Bukan cara saya lah. Kita potong daripada apa-apa hadis-hadis Nabi ni kan, kita gabungkan, kita tengok macam mana cara paling minima ataupun minima requirement satu orang tu nak buat sedikit yang sunat dan juga benda-benda asas yang wajib ketika wuduk. Dan saya kalau tengok balik, rasa air ni pun cukup banyak ni kan. Untuk kita nak wuduk sebenarnya air ni pun cukup, paling banyak ada air ni kan. Dia tak perlu banyak air sangat pun nak berwuduk. Kalau kita lihat macam mana keadaan Nabi suruh ratakan, suruh sapu air tu kan, bermaksud bukanlah basahkan jiwa sebenarnya tu. Dia suruh ratakan. Okey. Kita tengok balik pada hadis berikutnya, hadis yang kelima daripada bab mengenai wuduk. Hadis kelima. Ya. Muka surat 16. Wa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahatain fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udunaihi. Baik, tengok hadis ni. Ini hadis yang kelima daripada bab tentang wuduk. Abdullah bin Umar cerita tentang dah habis bateri dia. Okey. Cara wuduk Nabi, dia berkata, kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya dan masukkan dua jari telunjuknya ke dalam dua telinganya dan mengusap bahagian luar kedua telinganya dengan ibu jari kaki. Ibu jari kan? Jari kaki ibu jari dia. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan juga Ibnu Khuzaimah. Hadis sahih ya. Macam mana jari kaki nak naik atas? Okey, hadis ini dia menunjukkan apa? Bahawa Nabi SAW semasa nak basuh kepala, nak sapu kepala, Nabi usap kepala Nabi, masuk dua-dua jari telunjuk Nabi dalam dua telinga Nabi. Okey, hadis ni apa fiqh dia? Fiqh dia ialah dia memberi gambaran bahawa berwuduk ni disertai dengan tambahan cara mengusap dua telinga. Sapu kepala tu, sapu kepala kan, dia ada isyarat Nabi bagi tahu kepala ini dengan telinga sekali basuhan. Sebab apa? Okey. Ni basuh kepala dengan kedua daun telinga sekali basuhan. Bahagian luaran dan bahagian dalamannya. Okey, jumhur ulama kata mengusap kedua telinga tu masa basuh kepala sekali dengan telinga hukum dia sunat. Yang wajib ialah kepala je. Kalau ke telinga sekali hukum dia sunat. Tapi Imam Ahmad dia kata wajib sebab bagi Imam Ahmad kepala ini, anggota kepala termasuk telinga. Anggota kepala ni atas daripada hubung ke atas ni anggotanya termasuk telinga. So telinga dia basuh sekali. Itulah yang merelevankan kenapa Nabi basuh bersekali. Tak ambil air yang lain, tak ambil air yang kedua. So air yang sama basuh kepala, air yang tu juga basuh telinga. Sebab apa? Sebab kata Imam Ahmad, telinga termasuk daripada anggota kepala. Kan? Jadi dalam hadis Ibnu Majah Nabi sebut al-udunan minal ra's. Dua telinga termasuk dari anggota kepala. Ini dalil yang Imam Ahmad pakai menyatakan bahawa kalau kita nak basuh kepala, nak sapu kepala masa wuduk, basuh telinga sekali. Tapi jumhur kata hukum telinga tu sunat, yang wajib ialah kepala saja. Okey, keduanya bersekali dalam basuh telinga ketika basuh kepala menggunakan air wuduk yang sama. Air yang kita guna untuk basuh kepala, air itulah yang kita guna untuk basuh telinga. Okey, yang jadi hari ni macam mana? Kita buat selalu kan?
Basuh kepala sekali atau masukkan 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, telinga pula kanan 3 kali, kiri 3 kali kan. Kadang-kadang sekali serentak aku juga serentak okey kan. Tetapi sebenarnya yang paling tepat dengan pandangan dalil ini ialah basuh kepala belakang, tarik depan balik, kemudian air yang sama basuh kedua telinga. 3 kali ke sekali? Sekali je. Yang lain tu ada sunat 2 kali, sunat 3 kali. Tapi yang kepala dan telinga ni sekali basuhan. Yang sekali, 2 kali, 3 kali itu khilaf. Tapi saya ingat pandang dalil yang kuat ialah sekali basuhan. Maknanya kalau nak buat wuduk yang paling wajib, semua sekali basuhan, termasuk kepala dengan telinga, sekali basuhan dah boleh mengesahkan wuduk. Kalau tengok orang dah start nak masa nak tamat tinggal lagi seminit kan, nak wuduk yang sunat-sunat semua ke nak wuduk yang basic je? Basic je lah, sebab mengejar imam takbir ke ula lebih afdal. Lebih afdal. Sebab tu hikmah ada basuhan 3 kali, ada basuhan sekali, ada basuhan 2 kali kan. Hikmah ni ialah pulang pada kita, kalau kita datang awal, kita boleh ambil semua yang sunat-sunat tu. Kalau dah terlewat, ambil yang wajib lah kan. Kadang saya pelik kenapa dah imam dah kata takbir dah, dia dah masuk masjid, dah ambil wuduk dah. Pandang cermin dekat serban sekejap. Allah, imam dah kata takbir dah. Kenapa orang jadi macam tu? Dia tak tahu priority. Agama yang dia belajar tak mengetengahkan priority dalam kehidupan. Agama dia ajar. Sebab tu bila kita belajar agama betul-betul kan, hidup kita pun tersusun bagus priority dia. Antara hutang dengan makan mewah. Nak buat apa dulu? Bayar hutang dulu. Antara hutang dengan pergi umrah, nak buat apa dulu? Bayar hutang dulu kan. Jadi priority mana yang lebih utama nak didahulukan? Agama ajar perkara tu. Tarawih dengan solat ba'diyah isyak, mana lebih priority, lebih utama? Ba'diyah isyak lebih utama, tarawih kemudian. Jadi kalau dah hadir tu belum ba'diyah isyak, 2 rakaat tarawih tu buat ba'diyah isyak dulu. Niatkan ba'diyah isyak dengan imam dulu kan. Lepas tu tambahlah tarawih kita lagi berakaat pun. Okey, jadi kita bersekali tu antara air yang sama ialah kita basuh kepala dan juga telinga sekali. Ya. Tak. Yang sekali ini adalah kepala dengan telinga saja sekali. Okey. Kalau ada benda yang kita dah biasa buat kan, dia memang akan ambil masa untuk nak berubah. Memang akan ambil masa. Saya dulu dah terbiasa basuh tengkuk. Tengkuk basuh sekali kan. Dah terbiasa macam tu. Bobo tengok-tengok hadis dia tak kuat, hadis dia lemah dan sebagainya, ditolak oleh fuqaha. Nak ambil ruang, nak rotan tangan daripada basuh tengkuk tu lama ni kan. 2-3 tahun. Kalau dah biasa buat kan. Tu. Tapi take time lah, tak apa. Ambil masa sikit kan. Dulu ustaz kecil ustaz ajar baca Fatihah tu sebelum amin baca apa? Rabbi kulli wali walidayya. Ada ke sunnah Nabi lepas masa baca Fatihah dalam solat? Waladhdallin Rabbi kulli wali walidayya. Ada Nabi ajar? Tak ada tau. Fuqaha pun tak sebut macam tu. Tu mana-mana dapat ajaran tu tak tahu macam mana boleh dapat, tapi dulu saya diajar macam tu. Dia nak tolak balik benda tu, tu lagi lama dulu. Memang dah automatik dulu. Baca Fatihah aja, Rabbi kulli wali walidayya. Mana dah automatik. Lepas tu pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka al-fawza wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar kan. Itu pun bertahun nak buang doa tu. Itu doa yang bagus. Doa yang bagus. Tak ada orang nafi doa yang bagus. Tapi tak dibaca semasa bagi salam kiri kanan. Tak dibaca. Nabi baca waktu lain doa tu. Bukan waktu bagi salam. Assalamualaikum Allahumma inni as'aluka wal jannah. Assalamualaikum wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi tak baca macam tu. Tak ada fuqaha yang bahas macam tu. Saya nak buang 3 benda tu main tengkuk, doa kiri kanan tu dengan Rabbi kulli walidayya tu, nak buang tu. Okay. Makan masa. Siapa yang mulakan? Dulu saya kat sekolah yang ajar yang dulu. Sertifikat kat sekolah butek, tahu macam mana ustaz ajar macam tu kan. Tapi kita respect lah, kita hormati mungkin apalah kan, dalam halu dah benda tu. Kita hormati semua orang lah. Tapi benda tu sebenarnya bercanggah dengan apa yang agama ajar. Dalam fuqaha pun tak sebut benda tu kan. Kecil-kecil. Ya. Laduni. Kan? Tak tahu jangan kita tak laduni. Min ladunna ilma. Ini khas
untuk Nabi Allah Khidir alaihi salam yang dapat ilmu daripada sisi Allah. Laduni itu ialah min ladunna ilma. Kata Khidir kepada Nabi Allah Musa, aku dapat ilmu dari sisi Allah Taala sebab dia nabi. Dia nabi, dia layak lah kan. Kita tak nabi, nabi dah akhir dah. Rasulullah dah akhir dah, kita tak layak lah dapat laduni tu. Okey. Tak perlu bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada doa yang tu, doa yang bagus tapi tak dibaca masa bagi salam. Doa Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzu min sifatika wan nar, tu doa sunnah Nabi tu. Tapi tak dibaca masa bagi salam. Dibaca masa yang lain je. Ya. Kalau nak baca doa yang tu, boleh baca ketika kunut ataupun sebelum bagi salam, boleh baca. Sebab umum. Doa apa boleh dibaca. Ketika sujud pun boleh baca. Bukan masa ni, masa tepi. Kan? Tak boleh. Sebab ibadah yang mahbah dia tertib. Kalau boleh ikut-ikut suka nak baca apa, nanti orang baca Al-Baqarah. Baca boleh. Assalamualaikum baca Al-Baqarah. Boleh tak? Sudah nanti kan. Kalau senang-senang tambah nanti susah, nanti semua nak tambah. Kan? Jadi kita buat ikut tertib dia. Yang boleh kita nak buat, kita buatlah. Okey, apa lagi yang susah nak ubah, Mai? Banyak. Banyak. Ya. Baca Sayyidina Muhammad. Atau dia khilaf. Atau dia khilaf tak apa. Yang baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad atau dia khilaf. Walaupun kisah nak beritahu, dalil yang lebih kuat tak ada Sayyidina. Tapi nak baca juga ada riwayat. Boleh, tak ada salah. Dia khilaf. Itu boleh kalau salah. Yang paling kuat ialah tak ada Sayyidina. Tak ada Sayyidina. Yang boleh dibaca tapi dalil dia tak lebih kuat paling tu minoriti ialah baca Sayyidina. Tak apa, itu khilaf. Okey, seterusnya. Hadis 6. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha ahadukum min nawmihi falyastantir thalathan fa inna asy-syaitana yabitu ala qayshumihi. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim hadis ni. Nabi sebut dalam hadis ni daripada Abu Hurairah, bila mana seorang kamu bangun daripada tidur, hendaklah dia ni istinsar dan istinsyaq. Istinsar ialah dia masukkan air dalam hidung dan dia hembus balik air itu keluar. Sebab Nabi sebut syaitan dia tidur dalam rongga hidung. Syaitan ni antara tempat yang dia suka ialah dia duduk dekat hidung kita ni. Sama ada dekat batang hidung ni ataupun dalam rongga hidung tu sendiri. Jadi Allah Ta'ala alam, kalau kita tak basuh seluruh muka pun kan, kita basuh hidung saja, mudah-mudahan boleh hilanglah mengantuk kita dengan yakin. Sebab kadang-kadang syaitan dia suka duduk kat sini. Jadi bangun-bangun tidur, ada 3 benda yang syaitan ikat. Dia akan terbuka masa bila? Doa bangun tidur tu kan. Doa bangun tidur ialah baca doa bangun tidur, terbuka satu ikatan. Ikatan kedua akan terbuka bila kita berwuduk. Wuduk tu termasuk basuh kita punya hidung yang istinsyaq dengan istinsar. Masuk air dalam hidung, hembuskan semula. Terbuka ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga ni akan terbuka bila? Solat fajar, sunat fajar ataupun solat subuh. Pasal solat je terbuka ikatan yang ketiga. Maknanya mudah-mudahan hari itu susahlah syaitan nak ganggu kita. Yang mudah syaitan nak kacau kita, termudah tergoda dengan syaitan sebab ikatan pun tak terbuka lagi. Boleh hidup macam biasa tapi mudah syaitan nak goda untuk buat benda yang syubhah, buat benda-benda yang apatah lagi benda-benda yang mungkar kan. Tak tahu macam mana. Tadi dalam pukul 10 tadi lalu kat kedai-kedai. Kat sebelah kedai, ramai orang yang pakai baju kerajaan untuk melepak kedai kan. Agak tu benda mungkar tak? Mungkar tak? Curi masa. Lepas tu duduk kat office, duduk melepak, minum, ada rokok batangan pula, sembang-sembang kan. Seronok pula dia orang ni. Kalau dia curi masa kerja, benda mungkar. Apa pasal boleh suka hati buat benda mungkar? Mungkin sebab tak terbuka ikatan yang syaitan dah ikat masa bangun tidur. So buka semua ikatan tu, terutama Nabi suruh yang ni lah, hembuskan air, istinsar dan juga istinsyaq. Masukkan air dalam hidung, istinsar dan hembus balik iaitu istinsyaq. Buat perkara tu Okey. Fiqh ni disunatkan buat istinsar ni ketika bangun dari tidur. Maksud apa 73 ni? Orang tak ada 73 ni, kena padam yang 73 tak ada. Maksud tidur dalam hadis ini ialah tidur pada waktu malam hari.
Yang syaitan ikat ni ialah tidur malam tu. Bukan tidur lepas zuhur, Failulah, tidak. Malam dia itu yang syaitan akan ikat. Ya. Ya. Sebab bangun tidur ini dia seolah-olah satu nikmat kita kan, tidur kan. Bila bangun tu dia susah nak terus bangun. Syaitan dah ikat dulu lah. Yang tidur tu selamatlah sebab kita baca Al-Muluk, dah beribadah, selamat dah. Tapi nak start hidup, bangun tidur kan. Syaitan dah start ikat. Okey, sebab simpulkan hadis tu dengan perkataan yabi tu bermaksud syaitan ni dia menginap. Dia menginap. Yabi tu dia sentiasa menginap. Tempat dia suka. Hotel dia situ, hotel dia. Jumhur ulama kata istinsar ni, sudah bangun tidur adalah sunat kerana berlandaskan kepada Nabi SAW kepada orang Arab Badawi. Nabi kata berwuduklah seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Okay, perintah hadis ini menunjukkan sunat, tetapi Imam Ahmad dan sekumpulan ulama lain menyatakan wajib berintinsar kerana berdasarkan makna zahir hadis. So, Imam Ahmad dia tengok zahir hadis, dia tak tahu apa-apa, dia tak ada nak singkap makna lebih, dia tengok zahir hadis sebut macam tu, ada perintah, dia kata wajib. Tapi jumhur ulama kata sunat sebab pada hadis-hadis yang lain, kalau tengok hadis yang lain, Nabi sebut pada Arab Badawi perintah tu macam sunat kan. Berwuduklah seperti mana yang telah perintahkan oleh Allah kepada Okey, jadi hukum buat macam tu hukum dia sunat. Tapi dalam wuduk hukum dia sunat. Tapi masa bangun tidur tadi, kita rasa nak kena buat tak? Kena buat. Kalau syaitan dah ikat, buatlah perkara tu kan. Tapi masa nak wuduk zuhur ke nak istinsyaq, hukum dia sunat. Okey, hadis berikutnya. Wa anhu idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu, muttafaqun alaih. Okey, hadis ni dia sebut bila seorang kamu bangun daripada tidur, maka jangan dia terus masukkan tangannya dalam tempat air yang bertakung, tempat air untuk nak wuduk tu, jangan masuk celup tangan sebelum mencucinya 3 kali terlebih dahulu. Sebab ia tak mengetahui apa yang telah dibuat oleh tangannya pada waktu malam ketika dia tidur tadi. Okey, hadis ni dia ada 2 sunnah besar. Satu sunnah lepas bangun tidur nak buat apa? Yang kedua, kalau dah bangun tidur nak terus berwuduk, apa benda yang sama kita kena buat? Okey, kalau bangun tidur nak basuh tangan, tak nak wuduk, just basuh tangan je kan. Kita juga disuruh untuk cedok air, basuh tangan dekat luar daripada bekas air yang kita tak ada. Besen air ke kalau dia baldi lah, kalau dia baldi ataupun besen air besar tu kan. Jangan celup tangan dalam tu, basuh macam tu, jangan. Sebaliknya ambil air, cedok air, basuh tangan dekat luar daripada bekas yang besar. Sebab apa? Sebab Nabi sebut kita tak tahu tadi malam tangan kita masa tidur tadi, tangan kita pergi kat mana? Kita tak tahu. Kita garu kat mana je tak tahu. Nabi tak sebut garu apa, Nabi tak sebut. Nabi kata tak tahu pergi mana tangan tu waktu malam tadi. So kita faham-fahamlah mana tangan kita merayap waktu malam tadi. Okey. Keduanya, hadis ni juga menandakan kalau nak wuduk sekalipun, nak berwuduk sekalipun, seeloknya nak basuh tangan tu ada berwuduk ni sunat dia ialah sebelum berwuduk kita cuci tangan kan. Cuci tangan macam tu. Nak cuci tangan macam tu cara dia bukan ambil air macam tu, bukan. Cara dia ialah cedok air, basuh kat luar. Basuh di luar terlebih dahulu. Barulah kita boleh berwuduk. Bila lepas tangan kita dah bersih, baru kita boleh berwuduk. Okey, hadis asas macam tu. Tengok fiqh dia lebih detail, dia mendalam. Okey, fiqh hadis ni Nabi sebut, fuqaha sebut, jika najis masuk dalam air yang sedikit, maka air tersebut jadi najis. Kita kan, kalau kat rumah ini bujuk pada suasana dulu lah. Hari ni saya ingat semua orang buka paip. Kan, dah tak pakai dah yang macam besen tak pakai kan. Tapi dulu rumah nenek saya, air hujan yang tak ada kalau tu masuk dalam tempayan besar tu kan. Aku masuk rumah, ambil cedok air tu masuk kaki.
Betul tak? Dulu nenek saya buang. Tak masuk kaki, masuk lah. Jegit pada dalam rumah. Dengar pada dalam rumah dia jegit kan. Jangan buat pasal dengan nenek saya. Dia jegit pada dalam rumah dia dengar dia jegit. Air tu macam ni lah. Okay, air, besen tu. Kita cedok air daripada dalam ni air. Kita cedok air, basuh tangan kat luar ni. Ini tangan kita, basuh tangan kat luar. Jangan basuh dalam ni. Sebab zaman dulu, bekas ni kalau ada kat rumah, dia kecil. Dia kecil je bekas ni. Kalau basuh tangan dalam ni, macam singki kan, kecil kan. Kalau singki tu pakai takung air untuk nak wuduk, basuh tangan dalam ni, dia akan mengotorkan seluruh air dalam ni. Imam Syafi'i pula sebut air yang macam ni tak lebih 2 bola. Kalau tangan tadi dah ada bekas apa yang kita gaul tadi kan. Kalau ada bekas aja kat sini, masuk dalam tempat ni pula apa jadi? Seluruh air jadi najis. Sebab tu disebut dalam ni, jika najis masuk dalam air yang sedikit, maka air tersebut jadi najis. So hari ni saya ingat tak praktikal sangatlah sebab dah pakai shower, dah pakai pipe, buka pipe keluar air kan. Untuk tempat-tempat kalau kita pergi camping, masuk dalam hutan kan, air tak ada. Yang ada air takung dekat satu lopak air, bersih air tu. Nak buat macam mana? Nak cedok ke nak basuh tangan dalam tu? Cedok. Gayung tak ada, nak buat macam mana? Ambil lah daun ke apa ke, maka terpakailah semua. Masa tu nanti kita akan pakai, teringat balik aku belajar main, pakai balik aku belajar. Sebab memang keadaan-keadaan yang macam tu akan berguna semasa waktu keadaan kembali ke zaman-zaman dulu balik. Jadi kita kan jangan keras sangat dengan pandangan yang seakan-akan keras, yang praktikal sekarang. Sebab dulu tak praktikal benda tu. Contoh kan, ada orang yang mendakwa wanita nak solat, telekung dia tu mesti telekung yang macam mana? Yang berlapis 2 tu sampai ke bawah. Kalau telekung lain, kain lain, baju lain, batal dia kata. Ada kata macam tu baru-baru ni kan? Yang kumpulan yang straight sangat fiqh. Kita bukan nafikan bab tu ada, memang ada bab tu. Memang ada bab tu. Tapi kalau awak kata batal, macam seolah dalil dia mutlak, saya nak tanya, macam mana awak nak solat kat Gaza? Dia nak solat kat Gaza. Ada kain tak? Gaza kain tak ada, nak solat macam mana? Kalau itu pandangan awak kata kena pakai 2 lapis telekung yang labuh sampai ke bawah, tutup semua ke bawah, 2 lapis pula tu, memang ada hadis antara dia, ada. Tapi tidak mutlak. Itu belum dibahas daripada fiqh, daripada asas mazhab. Fiqh dalil dia memang keras. Tengok dalil dari fiqh keras. Dia masuk fiqh, ni yang akan melembutkan dia. Kalau tengok dalil hadis tadi, dalil dia keras. Fiqh ni yang melembut, pandangan ijtihad ni yang melembutkan semua fiqh, semua dalil dari fiqh tadi. Itu saya kata kalau macam tu nak kata wajib, yang lain semua batal, haram ataupun tak sah solat. Kalau awak pergi Gaza, kain tak ada, nak sembahyang macam mana? Telekung tak ada, nak sembahyang macam mana? Macam mana orang Gaza sembahyang? Macam mana? Baju yang dia pakai itulah baju sembahyang dia. Kan? Jadi walaupun tak ada, asal menutup aurat cukup. Cukup. Mungkin kumpulan ni dia kumpulan yang melihat keadaan Malaysia yang tenang, aman damai, kain banyak boleh beli kan. Tapi tak betul juga, tak ramai orang boleh beli tudung yang macam, boleh beli telekung yang macam tu. Tak semua boleh beli telekung Khadijah yang mahal tu. Tak ramai yang boleh beli sampai berlapis-lapis. Jadi ada pula akan timbul isu, kami tak mampu beli kain yang macam ni, macam mana kami nak solat? Tengok, dia akan mengeksklusifkan agama kepada orang-orang tertentu sahaja yang boleh solat secara sempurna. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kena lembut-lembut sikit tengok dalil macam mana. Online buka banyak Yelah. Kalau mampu nak buat boleh buat, tetapi tak boleh menyebut kewajipan ini sahaja yang mengesahkan solat. Tak boleh macam tu. Kena toleransi sikit. Asalkan untuk aurat dah pakai telekung, okey, kena salah. Okey, kedua, wujudnya perbezaan antara masuknya air ke dalam najis dan memasukkan najis ke dalam air. Beza antara masuk air dalam najis dan masukkan najis dalam air. Beza. Kalau masukkan najis dalam air bermaksud tangan tadi ni bekas ni kan. Kita celup tangan kita ada najis, malam tadi tak mandi dia mengayau dah. Kita celup dalam ni tu masukkan najis dalam air. Tapi kalau kita cedok air, tuang macam tu, bermaksud apa? Memasukkan
Najis, apa masukkan air ke najis. Beza. Benda ni lah yang menyelesaikan isu apa? Isunya ialah baju yang dah kena najis. Air najis tu besar. Contohlah, kucing datang kat kain kita, dia pun tidur. Lepas tidur dia mengeliat, dia pun berak dekat dia kita punya kain. Stompok tahi dia tu. Kan? Kita pun ambil kain tu, kita buang najis yang besar tu. Kita buang, tembak dengan air, kita sental-sental sikit. Katakanlah tak hilang lagi. Kita pun campak dalam meja basuh. Boleh tak? Boleh lah, sebab najis yang besar, air yang besar itu, persen besar dah hilang. Yang ada yang sikit tu yang dah bertumpuk-tumpuk tu je. Jadi air yang banyak tadi tu dah mewakili keseluruhan kebersihan berbanding sikit yang najis. So itu tak termasuk daripada menajiskan air sebab najis yang besar tu dah hilang. Itu tak termasuk. Kan? Jadi kalau kita punya baju ada kesan-kesan najis, buang dululah. Lepas tu baru letak dalam mesin basuh. Tak mengapa. Sebab air yang banyak, air yang nak menyucikan yang banyak tu, yang dah pusing-pusing tu, sabun lagi kan, dia mampu untuk nak mengawal semua benda-benda yang kotor. So benda ni penting. Masukkan air dalam tempat, masukkan najis dalam air dan masukkan air dalam air. Benda tu berbeza. Rasulullah SAW larang daripada masukkan tangan orang yang baru bangun daripada tidur ke dalam air. Sebaliknya, Nabi suruh mengalirkan air ke tangannya. Okey. Kemudian disunatkan basuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Menurut jumhur ulama. Hanya basuh tadi itu 3 kali. Sunat basuh tangan 3 kali dulu sebelum nak ambil wuduk yang wajib. Tapi Imam Ahmad mengatakan wajib basuh keduanya sebanyak 3 kali ketika bangun daripada tidur. Kata Imam Ahmad macam tu sebab apa? Sebab kata Imam Ahmad, beliau menyatakan wajib bagi orang yang tidur pada waktu malam hari sebab berlandaskan makna yang tersirat pada lafaz batat. Mana letak tangan kau tu kan. Sebab apa Imam Ahmad kata macam ni? Kenapa dia kata wajib? Sebab Imam Ahmad berpandangan tangan kita ni dia pasti akan menggaru tempat yang najis itu. Terutamanya kubul atau terutamanya dubur. Tempat tu najis. Sebab tu larangan ni menurut Imam Ahmad menunjukkan makna haram secara khusus bagi yang bangun daripada tidur pada malam hari. So Imam Ahmad kata, kalau ada 1% pun, kalau ada kemungkinan pun kan, dah tidur nyenyak kan, tak ada orang tahu pun mana pergi tangan tu, mesti akan menggaru kan, sebab itu yang melekat kan. Nak garu kat lagi. Garu kepala, garu ketiak, itu pun tempat kita nak garu juga. Dia beza antara tempat yang, contohlah, ada orang dakwa, tadi ada anjing. Apa kata kalau saya kata sini ada anjing tadi? Dia beza sebab anjing tu duduk jauh-jauh. Saya tak boleh nak dakwa, jangan masuk kelas ni sebab tadi ada anjing kat sini tadi dia berak. Ataupun dia dah duduk berguling-guling dalam kelas atap ni tadi. Tu kena samak dulu, contohnya lah kan. Tak boleh nak dakwa macam tu, selainkan dengan bukti yang jelas. Sebab anjing tak ada, anjing jauh. Tapi yang Imam Ahmad kata ni kan, lain daripada contoh tadi sebab apa? Sebab tangan ni, tangan ni dia bercangkung anggota. Dia anggota kita. Dekat. Dan tak ada orang tidur macam ni, relax, tak ada. Ada orang tidur yang macam mumia Firaun tegak macam tu. Dia tidur ngeliat yang garu sini mesti punya. Kita dah kahwin kan, tahulah bini kita tidur macam mana, lelaki tidur macam mana kan. Meski bergerak-gerak, entah kaki kita tegak ada kat kepala dia, kepala dekat kaki kita, bergerak. Jadi Imam Ahmad sebut tak boleh, mesti kena wajib basuh juga kerana mesti tangan tu akan menggaru tempat yang bernajis. Okey. Jadi itulah pandangan Imam Ahmad tentang wajibnya basuh kedua tangan dengan cara menceduk air keluar. Okey, fiqh yang lain yang luar daripada fiqh ibadah itu sendiri ialah sentiasa bersikap hati-hati dalam menggunakan kata-kata kiasan terhadap perkara yang dianggap malu bila mana disebutkan secara terus terang. Apa maksud hadis ni? Apa maksud pernyataan ni? Tengok hadis Nabi kan. Patutnya Nabi kata apa? Patutnya fa innahu la yadri aina batat yadahu. Patut Nabi kata, ini maksudnya apa? Sesungguhnya kamu tak tahu di mana letaknya tangan kamu kan. Nabi berkiaslah.
Yes. Patut Nabi kata apa? Kau tak tahu tangan kau tadi tu pergi korek apa? Tak cakap. Kalau Nabi sebut tangan kita pergi mana tadi? Pergi garu gitu, pergi ini, kan? Dengan perkataan-perkataan yang tak patut, itu menandakan Nabi dia tak menjaga perkataan yang standard yang patut seorang Rasul guna. Quran pun dia bahasa standard, bahasa dia bahasa terpilih Quran. Dia sebut Maryam sebut walam yang sasni bashar. Macam mana aku nak mengandung wahai Allah sedangkan aku tak disentuh oleh lelaki mana pun. Dia sebut disentuh ke di apa dia sebut? Dia sentuh. Quran pilih bahasa Maryam tu bahasa dia disentuh. Sentuh macam ni. Sedangkan kalau macam ni boleh menganak ke? Sentuh macam tu boleh mengandung? Tak boleh. So maksud Maryam ialah kita tak sebut, kita pun faham maksud dia apa kan. Tapi dia kias bahasa tu, Allah pilih bahasa tu dalam Al-Quran. So Quran pun bahasa yang standard, bahasa yang terpilih. So kita pun bila dekat rumah, kita kena kawal bahasa kita supaya anak-anak dengar kita gunakan bahasa yang terpilih dalam rumah. Kalau rumah, mak dengan ayah bercakap bahasa yang terpilih, bahasa yang standard, anak-anak dekat luar sana macam mana bahasa kasar sekalipun, bila masuk rumah, anak-anak automatik akan tanya, "Bah, tadi ada kawan cakap sekian-sekian, boleh tak macam tu?" Dia akan tanya pada ayah. Sebab dia tahu dalam rumah dia tak ada bahasa tu. Tu bukti rumah tu sistem dia bagus. Kalau anak-anak tanya pada ayah, "Boleh ke cakap macam tu ya?" Tu maknanya sistem rumah tu bagus. Anak-anak tak terkesan. Dia tanya pada ayah dia balik. Saya mendapati kan, kalau kat rumah nak marah anak-anak kan, semua marah bahasa Inggeris. Yang marah bahasa Melayu je marah bahasa Inggeris. Kita akan dapati kita nak marah tu, dia akan jadi macam standard sikit nak marah. Kalau marah bahasa Melayu, tak boleh, dia jadi keluar semua benda. Kalau marah bahasa Inggeris kan, dia jadi macam terkawal, dia lembut sikit. Kan cakap bahasa Arab dengan isteri, isteri jangan tahu boleh bahasa Arab kan. So cakap Inggeris. Nak marah, I'm very tension about you. It's all your fault. Cakap gitu kan. Kita jadi macam terkawal sikit. Kalau bahasa Melayu kan, ni semua kau ni pasal apa lah. Ni macam tak terkawal lah. Kalau cakap Inggeris senang sikit. Jadi sebenarnya, Nabi SAW, dia ajar kita kawal bahasa dengan cara macam tu lah. Fa'innahu la yadri aina batas yadahu. Ini akhlak Nabi ajar kita. Macam tu. Kalau tengok akhlak Allah dalam berbicara, lagi dahsyat. Allah punya akhlak masa menjawab. Ada orang tuduh, ada tak orang berani tuduh Allah macam-macam? Ya ada. Dalam Quran, ada orang berani tuduh Allah. Lepas Allah kena tuduh, Allah jawab bahasa standard, bahasa hikmah. Bahasa Tuhan yang penyabar. Walaupun dia Tuhan, dia boleh ambil orang tu letak dalam neraka terus. Tapi dia tak buat. Allah nak ajar kita, di bawah Allah kata, Innallaha ma'as sabir. Allah bersama orang yang sabar. Allah nak beritahu, kalau dia pun bersabar, kalau kau tak sabar, bersama macam kau. Allah dia bagi contoh macam mana cara nak bersabar, bahasa macam mana nak guna, Allah boleh kata dia bersama orang-orang yang sabar. So Nabi SAW, bahasa Nabi tu bahasa yang terpilih dari itu. Kan? Barangkali tangannya telah, sepatutnya Nabi kata apa? Barangkali tangan telah menyentuh dubur ataupun lain-lain seumpamanya kan. Perkataan dubur ni pun dalam bahasa Arab ini pun dah berlapik ni, dubur, belakang kan, di sebalik. Okey, so seterusnya disunnahkan berpegang teguh dengan etika dalam menafsirkan Quran dan hadis serta mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang bertentangan dengan etika seperti bercakap kotor, tak laksanakan perintah agama dan peruluk-ulukkan memahami kalimat aina batat yadahu. Okey, kalimah aina batat yadahu ini juga ialah petanda besar bahawa kita kena hati-hati dalam menyebut tentang perihal-perihal agama. Dia bukan hanya fiqah je nak kena bersih. Tapi sebenarnya okey macam ni. Antara basuh kita dengan basuh hati kita supaya bersih, mana lagi penting? Hati kita lagi penting kan? Hati kita lagi penting. Itulah maksud besar dia. Maksud besarnya ialah bukan setakat fiqah tu nak jaga bersih. Sebenarnya nak jaga hati daripada syirik pun penting, jangan kotor, nak jaga hati daripada sangka buruk kat orang, benda tu juga satu benda yang penting sebenarnya. Okey. So habis hadis ni. Hadis berikutnya daripada Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu wa khallil baina asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Okey. Kata Laqid ibn Sabirah
radhiyallahu an, Sabirah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah wudu, sempurnakanlah dalam wudu, usaplah celah-celah jari dan isaplah air. Isap ni istinsyak. Masukkanlah air dalam hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. Okey, maknanya hadis ni nak beritahu kita ada satu benda sains yang ada satu maklumat mukjizat Nabi SAW kat sini kan. Nabi tu tak mungkin mengeluarkan kata-kata ni melainkan dapat wahyu. Sebab benda macam ni hanya orang yang pakar tulang je boleh cakap. Apa yang tu neurologi, apa yang tulang tu? Osteoporogi, apa kat hospital tu kan? Apa ortopedik, tulang ortopedik kan? Ortopedik tulang kan. Dulu masa anak saya berdatangan pergi ke ortopedik, pakar tulang kan nak buat dia punya regangan balik kan, pergi ke ortopedik. Nabi ni bukan ortopedik, tapi dia boleh cakap bab ini. Okey, kenapa? Okay, pertama sekali, hadis ni sebut nak sempurnakan wuduk. Berarti wuduk yang wajib boleh buat, tapi kalau nak sempurna semua sekali termasuklah ni menyelati celah-celah jari ni. Celah jari-jari ni kita selat dia, celah jari. Sama ada jari tangan juga masuk jari-jari kaki lah. Kita ambil air, kita selat celah-celah jari. Kita buat macam tu. Gosok-gosok celah-celah jari. Kemudian istinsyak yang disunatkan tadi, istinsyak sedut air dalam hidung. Maksud istinsar hembuskan balik. Perkara tu disunatkan, tetapi hadis ni akhirnya mengecualikan kita untuk buat perkara tu masa sedang berpuasa. Tengah-tengah puasa tak boleh buat benda ni. Sebab apa? Sebab rongga hidung ni boleh sampai ke tekak. Kalau kita sedut air tinggi kan, kita akan mendapati dia boleh sampai ke tekak. Okay. Semacam Nabi boleh tahu sampai ke tekak. Mungkin Nabi pengalaman Nabi pernah buat sampai ke tekak mungkin, ataupun kita dapati bahawa di sini Nabi tahu bahawa Jibril bagi tahu rongga ni dia bercantum dengan tekak. Sebenarnya inilah asas pertengahan khilaf para fuqaha. Ini yang kata apa? Masukkan air dalam hidung batal puasa tak batal puasa? Masuk air dalam hidung batal puasa tak batal puasa? Sebenarnya tak batal sebenarnya. Tetapi sebab ada potensi air itu boleh masuk dalam rongga kan. Dia sebab itulah fuqaha kata makruh, sebab dia ada possibility boleh masuk kat sini. Kalau sedut, tak kawal, sedut terus kan. Dia masuk terus kat tepi ni, dia keluar kat tekak. Tertelan dah pula air. Habislah puasa kita. Kalau buat tak sengaja tak apa lagi, tapi kalau sengaja, kalau buat banyak kali dah tahulah cuai, dah tahu cuai, buat lagi, terkena tekak lagi, lama-lama puasa boleh batal. So inilah yang punca kenapa ada sebagian fuqaha kata masukkan air dalam hidung ni batal. Tu punca dia. Macam tu juga, kenapa adanya pandangan kata mandi masa puasa makruh? Kenapa? Hukum tu muncul kemudian. Dulu Nabi pun mandi tengah-tengah hari masa puasa. Ramadan kan, tengah hari Ramadan, hari puasa sunat pun Nabi mandi tengah hari sebab panas. Nabi sebut disebabkan panas dan juga matahari yang panas terik, sebab itulah Nabi berpuasa untuk menyegarkan diri Nabi. Tapi hari ni kalau tengah-tengah panas, budak-budak mandi kan. Kejap mandi. Dia buat apa masa tengah mandi tu? Itulah punca fuqaha kata makruh mandi masa puasa. Hakikatnya kalau orang besar yang dah tahu hukum hakam kan, dia mandi sebab melengas badan atau letih sangat dah, dia mandi sebab nak segarkan badan, bukan sebab nak minum air, nak segarkan badan saja. Boleh tak? Boleh sebenarnya. Termasuklah sebab itulah juga fuqaha kata makruh kalau terjun dalam sungai masa puasa, sebab kalau orang tua buat tak apa. Budak-budak buat, masuk air, minum air sekali. Okey, itu punca. Tak apa. Boleh tak dalam salah. Berkumur-kumur pun tak mengapa. Sebab mulut orang yang berpuasa ini dia akan berbau busuk. Yang wangi itu sisi Tuhan. Di sisi manusia busuk. Tak jadi buat orang itu. Macam puasa wangi tak dia kata? Tak ada, pengsan dia. Kalau buat kat isteri kita, yang buat puasa wangi dia je tu kat isteri kan.
Apa jadi agak? Dia tepuk dengan senduk kat kepala kita nanti. Sebenarnya wangi di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan. Di sisi Allah dia wangi. Di sisi manusia, dia berbau. Okey, tengok fiqh hadis ni. Disunatkan menyempurnakan wuduk dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh dan juga diusap. So sunat dia bukan curah air macam ni. Sunat dia ialah ambil air, sapukan dia, ratakan dia. Ratakan dan kalau boleh gosok, gosok ke celah-celah dan celah jari. Ada Ustaz, apa ni Ustaz maksud dia macam basah saja tak apa. Tak apa, tu sunat. Menyelati tadi tu sunat. Maknanya kalau dia boleh, dibolehkan kalau kita air pipe dekat air pipe kan, lalukan sahaja pun dah boleh tak. Yang penting kena air kan. Tapi dia akan menyanggai satu benda, iaitu banyak sangat air. Buka sikit, ambil air, tutup balik, sapukan. Itu lebih bagus. Lebih bagus. Kalau kat rumah kita, tapi lambat ke? Ada kita tengok ni, buat lambat ke cepat? Kalau kalau lambat, datang awal masjid, datang awal sekolah. Kita boleh buat semuanya sunat-sunat tu. Sebagian orang, kalau anak dia buka air, lama-lama main air kan, tu kan. Dia marah, bazir air tu. Tapi kalau dia wuduk, dia bazir air, dia tak nampak benda tu. Tu kadang-kadang kita careless sikit kadang-kadang. Kan? Bukan apa? Shower jemaah. Itulah kat rumah saya, antara shower dengan buka air pipe tu kan, lagi jimat shower semuanya, kan? Jadi mandi guna shower. Terpulanglah macam mana? Maknanya kita kena tahu wuduk bukan nak bersihkan badan. Wuduk nak mentaati perintah Tuhan. Nak bersihkan badan pergi mandi dengan sabun, itu bersih. So wuduk ni semata-mata mentaati perintah Allah. Dia bukan nak bersihkan badan. Macam juga mandi wajib tu nak mentaati perintah Tuhan. Kalau nak bersihkan, pakai sabun kan, tenyir semua dengan berus baru bersih. Tapi sekadar mandi wajib, kena air kepala, ratakan semua, dah. Perintah Allah semata-mata. Okey. Dianjurkan bermubalaghah dan beristinsyak kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi sebenarnya untuk orang yang berpuasa, dia kena hati-hati daripada buat istinsyak ni, sebab khuatir akan masuk dia punya air dalam rongga tekak nanti, khuatir. So kena hati-hatilah. Kecuali ini ada sebagian kata dimakruhkan sebab dia boleh masuk dalam tenggorok dan boleh membatalkan puasa. Yang ni ada bab dia. Kalau isunya ialah masukkan air dalam hidung, ada bab kata makruh batal puasa. Tapi kita tak ada bab yang menyatakan kalau sapu ubat batal puasa kat tangan kan. Dia kata dia ubat tu meresap dalam badan, masuk dalam tu. Oh, ini pandangan mana tak tahu cakap apa. Sapu minyak gamat batal puasa dia kata. Sebab apa? Nanti minyak tu meresap dalam badan, seolah-olah macam kita minum air. Takkan macam tu kan. Tak faham kan. Saya pergi klinik dekat Duyung dulu. Doktor tu Hindu. Saya pergi klinik nak ambil ubat. Dia sebut, you fasting lah, puasa. Tadi ada satu dia kata, macam mana you boleh kata sapu ubat batal puasa? Aduh, letih nak betulkan balik kan. Sebab ada orang yang ambil pandangan-pandangan yang keras. Okey. Dianjurkan berkumur-kumur ketika berwuduk. Jumhur ulama pendapat hukumnya sunat, sedangkan sekumpulan ulama yang lain menyatakan lain, dikata wajib, dan inilah pendapat yang masyhur daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam bab berkumur-kumur dia kata wajib. Abu Hanifah juga menyatakan wajib berkumur-kumur dan beristinsyak hanya ketika mandi, bukan ketika wuduk. Ini pandangan fuqaha yang ada lah. Okey. Last hadis hari ini. Daripada Uthman radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqallil lihyatahu fil wudu. Ini hadis Uthman. Dia sebut bahawa Nabi SAW menyelai janggut lah dalam berwuduk. Menyelai itu maksudnya apa? Dia janggut itu dia macam tu. Macam tu janggut dia kan masa ketika berwuduk. Okey, hadis ni bahan mentah dia lah. Apa fuqaha bahaskan hadis ni? Okey, disyariahkan untuk menyelati janggut dengan masukkan air melalui celah-celah jari jemari di antara bulu janggut. Ini penting. Ini dilakukan jika seorang tu berjanggut lebat hingga kulitnya pun tidak nampak kelihatan.
Maknanya untuk yang janggut lebat macam Pak Arab tu kan. Macam Pak Arab tu, dia cuma ratakan air kat janggut sahaja. Tak payah kena kulit janggut, kulit tempat tumbuh janggut, tak payah kena. Sebab lebat sangat janggut dia kan. Yang segan-segan tumbuh macam kita semua je, saya ni, segan-segan nak tumbuh ni, segan-segan nak tumbuh, tak payah apa, kena sampai kulit. Sebab dia tak macam Pak Arab yang macam tu kan. Macam Ustaz saya terus tu, lebat kan. Itu biasa lagi. Dia yang macam Pak Arab tu macam bawah ni kan. Yang tu just buat macam ni lah, tak payah sampai kulit pun. Tapi untuk yang ni, diwajibkan mencelah-celah janggut jika janggut seorang tu nipis. Kalau janggut nipis macam Melayu ni, dia perlu sampaikan juga air ke kulit yang ada pada bahagian bawah janggut tu. Tentu wajib. Okey, ni untuk orang lelaki lah yang ada janggut. Kalau janggut tu still nipis, boleh nampak dia punya kulit tempat tumbuh janggut, dia ambil air, dia basuh sekali lah tempat bawah-bawah tu. Kalau janggut terlebat, just dia sela kat tangan dia macam tu saja. Ini untuk orang yang ada janggut. Okey, siapa nak buat sekali wuduk? Saya buat dua sekali tengok macam mana. Bukan sunnah saya lah. Yang penting kita belajar fiqh ni. Untuk kita tengok. Saya buat yang paling minimal requirement sekali basuhan. Mungkin untuk orang-orang yang datang lambat masjid kan. Nak tengok, nak cepat angkat takbir dengan imam. Dan dia nak berwuduk. Kan? Kita buka semua. Jam apa semua kita buka. Lepas tu paling penting kena buka ialah mic ni. Okey. Ini air wuduk. Mineral Okey, kalau kita buat teori dulu, teori dia ialah apa yang buat dulu? Basuh tangan macam ni, kan? Lepas tangan apa nak buat? Ambil air, kumur. Air yang sama kita buat apa? Masuk hidung. Lepas tu, istinsyak masuk hidung, hembuskan balik. Itu istinsar. Air yang sama, kumur, masuk hidung, keluarkan kan? Keluarkan. Sunat dia boleh buat 3 kali, boleh buat 2 kali, boleh buat sekali. Lepas dah habis tu buat apa pula? Air yang sama, basuh muka. Paling wajib sekali lah, nak buat 3 kali pun boleh. Air yang, lepas tu ambil air lagi, tangan kanan, tangan kiri, kepala, belakang, depan balik. Air yang sama basuh telinga dan kaki. Kita tengok Okey. Kita angkat tangan, lepas tangan. Tangan yang lepas lah. Belakang. Okey, yang belakang yang lepas, depan. Yang nak telinga boleh lepas. Okey. Kita basuh tangan. Bukan celup dalam air kan? Macam ni je kan? Okey. Kemudian, nak kena buat apa? Boleh? Ni tu? Boleh. Sekali. Masuk. Kita boleh rasa air tu masuk dalam hidung. Kita buat sekali lagi Dia tu. Kumur pun masuk, dalam hidung pun masuk. Sekali. Okey, lepas tu tak sini kita ambil ni. Okey, masuk muka. Saya lupa nak beritahu, janggut sekali dengan muka ni. Macam tu. Janggut tadi kan sekali macam tu. Yang last sekali tadi. Tak sama. Okey. Tak, maksudnya kalau nak sebut 3 kali ambil air lagi lah. 3 kali. Okey, kalau ni yang wajib sekali saja. Maksud ni pula. Tak apa, saya buat. Kemudian tangan kanan. Tangan kanan. Air mengalir, air still mengalir lagi. Tapi dia taklah kita nak sampai becak ke bawah ni kan. Kan, okey. Sekali. Kemudian tangan kiri. Untuk yang tangan kanan buat tangan kanan lah. Yang kidal biasa buat tangan kiri. Daripada atas. Air still mengalir, still ada air, tapi dia tak pecah. Okey. Kepala. Belakang, depan,
Air yang sama, telinga. Belakang, kalau ke belakang, depan jangan lepas. Yang lepas telinga tu. Tak apa. Okey, macam tu. Kemudian kaki kita. Orang perempuan dia buat dalam bilik dia lah. Okey, kaki. Menyelati kaki, jari kaki, bawa ke buku lali sampai ke atas ni. Tengok. Sekali lagi. Boleh juga. Yang penting dia mengalir. Yang penting air itu sampai ke kaki. Okey, basuhan lebih pun dapat. Sunat lebih pun dapat. Yang ni sampai ke lengan atas pun dapat, sunat pun dapat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al min tawwabin wal ja'alni minal mutahhirin wal ja'alni min ibadikas salihin. Tengok. Berapa banyak air yang saya guna? Sama. Kalau tak nak basuh belakang tu, cukup depan ni saja. Sama, umur sama. Boleh. Tak salah. Boleh, tak salah. Yang penting buat macam tu. Belakang. Tapi yang penting ni. Macam mana tengok? Kan. Jadi sebenarnya wuduk minum lagi banyak kan? Tapi apa yang kurangnya sebenarnya? Apa yang membazirnya? Ni air minum bukan air pipe. Tak, ni air noodle kan? Tak apalah, sekali-sekali kita buat kan? Okey. Jangan. Saya tak ada berkat apa. Okey. Tak masuk dia. Kalau tak masuk, tak semula lagi untuk kita. Cuma taklah batal. Ni yang sunat. Yang wajib dah selesai dah. Sah lah wuduk kita. Dia sah tapi tak sempurna. Kalau nak sempurna, basuh tangan tadi 3 kali. Lepas tu, ni 3 kali. Berkumur 3 kali. Masukkan 3 kali. Semua 3 kali. Itu paling sempurna. Kan? Paling sempurna. Ya. 3 kali. Sunat 3 kali. Ataupun 2 kali. Cepat. Sekali juga. Boleh. Sekali. Boleh? Ya, sila. Tak dengar siapa je? Tertib. Tangan telinga macam tak faham. Tak dengar. Tak dengar. Telinga dia sekali dengan kepala. Bukan telinga dulu tak. Kepala sekali dengan kepala. Lepas tangan. Muka. Lepas tangan dulu. Mula-mula muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Kan? Okey. Tengok air dia. So tak ada isu, tak ada air nak wuduk lah, tak ada isu tu. Kalau masjid tak ada air pun sebenarnya boleh berwuduk tak dengan air yang baki-baki yang ada? Boleh. Tak masalah besar. Ya? Tengok tak rata. Kena buang ketakutan tu sebab kadang syaitan belik kat ketakutan tu. Kadang syaitan dia main, tak boleh ni, tak sah ni. Tadi kau wuduk ni, tengah-tengah semayang, dia balik kita. Kadang, tadi kau wuduk sah ke tadi? Syaitan dia buat macam tu, syaitan. Dia memang suka macam tu. Ya, silakan. Boleh? Boleh. Tak jadi mustakmal isu lain. Tak apa. Ada spray water tu bagus. Spray kan? Bagus. Yang wajib sekali je. Simple. Kalau nak buat yang sunat 3 kali basuhan. Ya. Jadi. Yes. Kenapa masalah kita tak biasa buat macam ni? Sebab kita tak terdesak untuk guna air, kan? So kita banyak air, hujan tiap air hujan, kan? Kalau kita ada kat negara-negara yang sudah dapat air, kita akan dapati orang akan buat macam ni untuk berwuduk, kan? Okey, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Sama, insyaAllah.